Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Rohmanovation akan melakukan pembentangan berkaitan dengan penghasilan pakej inovasi bahan pengajaran berasaskan komputer yang bertemakan alam sekitar. Kumpulan ini mempunyai 5 orang ahli kumpulan yang terdiri daripada saya, Nurul Azaziah, Abdul Rahman, Siti Fairuz, Nazira dan juga Nik Nur Syahirah. Kita akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Perisian aplikasi merupakan program komputer yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan pengguna. Criswell 1989 mendefinisikan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer iaitu PPBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. Pakej inovasi yang dihasilkan ialah bertemakan alam sekitar. Pakej inovasi ini mempunyai 4 komponen utama iaitu pemahaman, penulisan, tata bahasa dan juga seni bahasa. Kumpulan kami juga telah menggunakan aplikasi Nearpod sebagai platform utama bagi memuatkan kesemua pakej inovasi ini. Kumpulan sasaran bagi pakej inovasi ini ialah pelajar tingkatan 2. Selamat datang ke pakej inovasi Bahasa Melayu tingkatan 2 yang bertemakan alam sekitar. Ini merupakan poster selamat datang ke pakej inovasi untuk menimbulkan rasa penghargaan kepada murid yang berjaya memasuki aplikasi Nearpod. Assalamualaikum, nama saya Nik Nur Syahirah binti Zulkifli dan saya akan menerangkan tentang RPH mengenai tata bahasa di SMK Rohmanovation. Okey, tarikhnya 5 hari bulan 7 2021 pada hari Isnin, masa 9 hingga 10 pagi, kehadiran 20/20, tingkatan 2 cendekiawan. Mata pelajaran ialah Bahasa Melayu, tajuk Tata Bahasa, Jurnal Pencipta Alam. Objektif pembelajaran, pada akhir PDPC, murid dapat mengenal pasti kata nama dan kata kerja yang terdapat dalam Jurnal Pencipta Alam. Yang kedua pula, membina semula ayat yang telah dibetulkan kata kerja dan kata nama yang terdapat dalam Jurnal Pencipta Alam. Okey, standard kandungan, bidang estetik, fokus utama dia 5.6, menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat. Okey, standard pembelajaran pula, fokus sampingan 5.6.1, menganalisis dan membetulkan kesalahan kata dan frasa dalam ayat. Okey, perkembangan pembelajaran iaitu aktiviti murid. Pertamanya, murid dikehendaki membaca dahulu jurnal pencipta alam yang terdapat dalam buku teks tingkatan 2 dalam bentuk PowerPoint. Okey, keduanya, murid dikehendaki menonton video mengenai kata kerja dan kata nama di dalam Nearpod. Okey, yang ketiga, murid perlu tulis semula jurnal yang telah dibaiki kesalahan kata kerja dan kata nama tersebut dengan menulis jawapan pada ruangan yang telah disediakan dalam aplikasi Nearpod. Okey, saya akan menerangkan pakej inovasi mengenai tata bahasa. Okey, terlebih dahulu, pakej inovasi tata bahasa ini terbahagi kepada 5 bahagian. Okey, yang pertamanya, slide mengenai Jurnal Pencipta Alam. Okey, ini adalah slide-nya berserta dengan arahan soalan di mana pelajar dikehendaki membaca arahan soalan terlebih dahulu sebelum membaca Jurnal Pencipta Alam. Okey, bahagian yang kedua pula. Okey, ini adalah gambar VR di mana gambar tempat orang melawat hidupan liar. Amazing! Disebabkan jurnal itu menyatakan tentang lawatan. Jadi, kami mengambil gambar ini untuk membuat satu imajinasi kepada murid ataupun satu pandangan untuk murid melihat bagaimana kehidupan liar yang ada di tempat lawatan perlindungan ini. Okey, pelajar boleh enter VR untuk melihat secara jelas lagi. Okey, bahagian yang ketiga pula. Okey, ini adalah slide kata nama.
disertakan dengan salinan pautan di mana pautan ini menayangkan video mengajar kata nama. Okey, pelajar boleh tekankan pautan ini untuk melihat video tersebut. Okey, cikgu akan menayangkan video mengenai pengajaran kata nama ini kepada murid dan pelajar boleh melihatnya lebih lanjut lagi. Okey. Sekiranya pelajar tidak sempat untuk melihat video tersebut, pelajar boleh melihat juga atau boleh merujuk slide kata nama yang telah dipaparkan oleh guru di dalam pakej tata bahasa ini. Okey, dan bahagian keempat pula mengenai video kata kerja. Okey. Amazing! Okey, pelajar boleh lihatnya secara lanjut lagi tentang video kata kerja ini. Di mana video kata kerja ini berfungsi untuk pelajar membuat rujukan lah untuk mencari kesalahan pada jurnal tersebut. Jurnal pencipta alam. Okey, ini adalah ruangan yang terakhir, bahagian terakhir bagi pakej inovasi tata bahasa, di mana ruangan ini pelajar dikehendaki menulis semula jurnal pencipta alam yang dibagi kesalahan kata namanya dan kata kerja mengikut tempoh masa yang telah diberi oleh guru lah. Tempoh masanya semasa waktu PDPC sedang berlangsung. Jadi pelajar perlu siapkan dan hantarnya kepada guru di dalam aplikasi ini juga. Dan pelajar dikehendaki menulis nama dan nama kelasnya lah, supaya guru ni senang untuk membuat penilaian kepada pelajar. Okey, itu sahaja daripada pakej inovasi tata bahasa. Saya akan membentangkan RPH Pemahaman SMK Rahman Innovation bertarikh 6 hari bulan 7 2021 pada hari Selasa pukul 9 hingga 10 pagi, tingkatan 2 Cendekiawan, mata pelajaran Bahasa Melayu yang bertajuk Tenaga Biodiesel yang dipetik dari buku teks tingkatan 2 halaman 200. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid dapat menyatakan 10 maksud perkataan dan rangkai kata yang dimerahkan dalam teks tenaga biodiesel dengan tepat. Yang kedua, murid dapat membina sekurang-kurangnya 10 ayat daripada perkataan dan rangkai kata yang dimerahkan dalam teks tenaga biodiesel. Standard kandungan 2.2. Membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan. Standard pembelajaran 2.2.1. Membaca untuk memahami makna rangkai kata yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Perkembangan pembelajaran iaitu aktiviti, murid akan membaca teks bertajuk Tenaga Biodiesel yang disediakan dalam aplikasi Canva. Kemudian, murid akan mencari maksud perkataan dan rangkai kata yang dimerahkan menggunakan laman web PRPM. Seterusnya, murid dikehendaki untuk membina sekurang-kurangnya 10 ayat baharu daripada perkataan dan rangkai kata yang dimerahkan dalam teks tenaga biodiesel. Dan akhir sekali, murid perlu menulis dalam Collaborate board yang disediakan di Method. Saya akan membentangkan situs inovasi bahagian pemahaman. Ini ialah aplikasi Method. Dalamnya terdapat 4 bahan pengajaran dan saya akan tunjuk dan terangkan bahan pengajaran bahagian pemahaman. Ini merupakan teks biodiesel. Teks ini saya ambil dari buku teks tingkatan 2 pada halaman 200 dan saya tukarkan ia dalam bentuk PDF menggunakan Canva. Ini pula ialah pautan link PRPM untuk memudahkan murid mencari maksud perkataan yang dimerahkan dalam teks tadi. Amazing!
Dan yang terakhir ialah Collaborate Board, di mana di dalamnya disediakan satu latihan pemahaman. Murid perlu menulis 10 maksud perkataan yang dicari tadi menggunakan link PRPN dan membina satu ayat baharu berdasarkan 10 perkataan tadi di dalam Collaborate Board ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan seni bahasa. Berikut merupakan RPH seni bahasa daripada SMK Rahman Novation bertarikh 8 hari bulan 7 2021 iaitu bersamaan pada hari Khamis. Masa 9 pagi hingga 10 pagi, kehadiran 20/20, tingkatan 2 cendekiawan. Mata pelajaran yang diajar ialah Bahasa Melayu dan tajuknya ialah Pantun Jenaka Riang Ria Rimba yang diambil dari buku teks halaman 202. Pertama ialah objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid dapat melafazkan pantun jenaka Riang Ria Rimba dengan sebutan, nada dan intonasi yang betul serta kreatif. Kedua, murid dapat mengenal pasti ciri-ciri pantun jenaka Riang Ria Rimba. Seterusnya ialah standard kandungan. Bidang estetik fokus utama ialah 4.4 mempersembahkan pelbagai prosa, puisi dan karya kreatif lain. Seterusnya ialah standard pembelajaran. Fokus sampingan ialah 4.4.2 mempersembahkan pantun dengan sebutan, intonasi dan nada secara kreatif. Seterusnya ialah perkembangan pembelajaran aktiviti. Pertama, murid mendengar audio tentang pantun jenaka Riang Ria Rimba yang dilafazkan oleh guru di aplikasi Nearpod. Kedua, murid mengimbas kod QR untuk melayari aplikasi Flipgrid dan murid diminta untuk membuat satu video melafazkan pantun jenaka Riang Ria Rimba dengan sebutan, nada dan intonasi yang betul serta gaya yang kreatif. Ketiga, murid membaca nota berkaitan dengan ciri-ciri pantun secara umum di aplikasi Nearpod. Keempat, murid menjawab soalan tulis berkaitan dengan ciri-ciri pantun berdasarkan pantun jenaka Riang Ria Rimba menerusi aplikasi Nearpod. Seterusnya, kita pergi ke bahagian Nearpod. Okey, sekarang kita akan melihat pakej inovasi bagi seni bahasa. Pakej inovasi seni bahasa ini mempunyai 4 bahagian. Kita akan pergi ke bahagian yang pertama, iaitu pelajar akan mendengar dahulu audio guru melafazkan pantun Riang Ria Jenaka di aplikasi Nearpod. Para pelajar perlu menekan butang tersebut untuk memulakan audio seperti ini. Pantun Riang Ria Jenaka. Ular sawah menjeling-jeling, melihat cacing di kaki badak. Tikus tertawa berguling-guling, melihat kucing bertaring tidak. Okey, para pelajar akan mendengarlah sampai habis. Kemudian kita akan pergi ke bahagian yang kedua, iaitu para pelajar perlu mengimbas kod QR terlebih dahulu untuk memasuki ke aplikasi Flipgrid. Seperti ini. Okey, selepas itu apabila para pelajar dah memasuki aplikasi Flipgrid, para pelajar perlu menekan perkataan Rahman Novation seni bahasa itu untuk membuat satu video melafazkan pantun Riang Ria Jenaka dengan intonasi dan sebutan yang betul serta gaya yang kreatif seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini hanya sebagai contoh video sahaja. Hari ini saya akan Jadi inilah gambaran para pelajar akan memuat naik video mereka di aplikasi Flipgrid. Sawah menjeling-jeling, melihat cacing di kaki badak. Tikus tertawa berguling, melihat kucing bertaring tidak. Okey. Kemudian para pelajar akan pergi ke bahagian yang ketiga,
iaitu bahagian nota pantun. Okey, para pelajar perlu membaca nota tentang ciri-ciri pantun. Nota ini merangkumi sedikit pengenalan pantun, ciri umum pantun, ciri pantun 2 kerat dan juga ciri pantun 4 kerat. Amazing! Okey, kemudian para pelajar akan pergi ke bahagian yang keempat iaitu bahagian terakhir berkaitan dengan soalan kuis. Okey, para pelajar perlu menjawab soalan kuis dan soalan ini mempunyai 8 soalan objektif. Para pelajar perlu menjawab kesemua soalan. Kemudian para pelajar hanya perlu menekan pilihan jawapan sahaja seperti ini. Dan para pelajar perlu menekan butang next untuk pergi ke soalan yang seterusnya. Sampailah habis. Kemudian para pelajar perlu menekan butang submit untuk menghantar. Dan pada ruang ini para pelajar dapat melihat skor yang mereka peroleh dan jawapan mereka, sama ada mereka dapat jawapan yang betul ataupun dapat jawapan yang salah. Mereka boleh mengetahuilah jawapan-jawapan mereka di sini. Kemudian untuk para guru pula, para guru boleh melihat, menekan di bahagian report untuk melihat skor para pelajar mereka. Okay, melihat skor soalan kuis yang telah dijawab oleh para pelajar mereka. Seperti ini. Jadi guru dapat melihat para pelajar mereka sama ada dapat memahami ataupun tidak sesuatu pembelajaran seperti ini. Sama ada para pelajar mereka dapat skor ataupun tidak. Wow! Okey, itu sahaja untuk package inovasi bagi seni bahasa. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita pergi pula kepada saya. Saya akan menerangkan RPH penulisan daripada SMK Romanovation. Tarikhnya 9 hari bulan 7 tahun 2021, hari Jumaat. Masa 9 hingga 10.30 pagi. Kehadiran 20/20, tingkatan 2 cendekiawan. Mata pelajarannya sudah semestinya Bahasa Melayu. Tajuknya, Hijaukan Bumi dipetik daripada buku teks halaman 201. Objektif pembelajaran. Pertama, murid dapat mengetahui langkah-langkah bagi menghijaukan bumi berpandukan infografik Hijaukan Bumi. Kedua, murid dapat menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan dengan baik berpandukan infografik Hijaukan Bumi. Standard kandungan 3.4. Menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara terancang. Standard pembelajaran 3.4.4. Menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Dan perkembangan pembelajaran atau aktiviti. Pertama, murid akan melihat induksi video YouTube tentang pengenalan karangan berdasarkan bahan rangsangan dan membaca infografik Hijaukan Bumi yang tertera di dalam Nearpod. Kedua, berdasarkan infografik tersebut, murid akan bermain firebox di dalam Nearpod untuk mengukuhkan ingatan dan kefahaman tentang langkah-langkah bagi menghijaukan bumi. Ketiga, seterusnya, murid akan mencapakan beberapa idea ringkas berbantukan halaman Droid di dalam Nearpod. Keempat, murid akan membina satu karangan lengkap dan menarik berdasarkan bahan rangsangan tersebut dengan Microsoft Word. Dan akhir sekali kelima, murid menghantar tugasan tersebut ke dalam pautan Google Drive di Nearpod. Akhir sekali, saya akan menerangkan bahagian penulisan yang terdapat dalam pakej inovasi Nearpod. Selepas murid menekan bahagian penulisan, mereka akan melihat induksi video YouTube tentang apa itu karangan berdasarkan bahan rangsangan. Aduh, penat betul. Pencemaran berlaku di seluruh badan saya. Ada beberapa jenis bahan rangsangan. Kemudian, murid akan membaca infografik Hijaukan Bumi yang tertera. Murid perlulah membaca infografik tersebut untuk mengambil input-input penting bagi penulisan karangan berdasarkan bahan rangsangan.
infografik ini dibuat daripada slide yang diambil di laman SlideGo. Pada halaman ketiga, terdapat arahan yang meminta murid menekan pautan di sebelah untuk bermain kuis Bumiku Hijau. Paparan ini hanya dibuat dengan Microsoft PowerPoint. Berdasarkan infografik tadi, murid akan bermain Firebox untuk mengukuhkan ingatan dan kefahaman tentang langkah-langkah bagi menghijaukan bumi. Klik sahaja di sini. Jadi, ini adalah soalan-soalan yang diletakkan dalam gamifikasi ini. Firebox akan menyatakan jumlah skor dan murid boleh menekan butang ulang semula jika mahu. Halaman seterusnya ialah arahan aktiviti menulis. Murid dikehendaki menulis karangan tentang langkah-langkah bagi menghijaukan bumi setelah melihat infografik dan bermain kuis Firebox tadi. Karangan perlulah ditulis dalam Microsoft Word dan dihantar ke dalam Google Drive. Nama dan kelas murid harus ditulis pada file. Slide ini juga bersumberkan SlideGo. Selanjutnya, murid akan mencaparkan beberapa idea ringkas berbantukan halaman Drawit di dalam Nearpod. Drawit menyediakan pelbagai peralatan iaitu pen, highlight, gambar dan juga pemadam. Jadi ini membantu pemikiran murid agar memperkembangkan idea daripada pelbagai perspektif. Dan yang terakhir, tekan sahaja link ini untuk memuat naik hasil karangan berdasarkan bahan rangsangan ke dalam pautan Google Drive. Google Drive mampu mempermudahkan urusan guru bagi mengumpul hasil kerja murid-murid di satu tempat. Terdapat bahagian kredit yang kami sertakan di dalam Nearpod ini. Kredit ini merangkumi pembina pakej iaitu kami berlima dengan 3 kata-kata yang menggambarkan diri. Kredit juga merangkumi bibliografi yang kami gunakan iaitu buku tata bahasa Dewan, buku teks, DSKP dan laman PRPM. Slide ini turut berasaskan SlideGo. Sekian, terima kasih. Okey, kelebihan pakej inovasi yang pertama ialah murid dapat mengaplikasikan media digital dalam pembelajaran. Di mana dengan menggunakan media digital dalam pembelajaran seperti Nearpod ini, murid dapat memahirkan diri dan menyesuaikan diri apabila guru membuka dan membuat latihan melalui aplikasi tersebut. Okey, yang kedua, menarik minat murid untuk belajar di mana terdapatnya pelbagai aktiviti yang menarik seperti tayangan video, penghasilan video mengenai pantun, aplikasi Flipgrid, aktiviti permainan, latihan dan sebagainya. Yang ketiga pula, mudah digunakan. Okey, pelajar ni perlu hanya masuk saja ke pakej inovasi yang cikgu telah berikan, hanya menekan kod ataupun pautan yang disediakan oleh guru. Yang keempat pula, memberi pendedahan media digital kepada murid, iaitu tentang menggunakan pakej yang terdapat dalam aplikasi Nearpod lah. Iaitu ada 4 bahagian iaitu tata bahasa, seni bahasa, pemahaman dan penulisan. Okey, yang kelima pula, menguatkan daya kefahaman terhadap 4 kemahiran bahasa. Iaitu pakej inovasi yang telah dihasilkan oleh kami ini, dia berkaitan dengan 4 kemahiran bahasa lah, iaitu kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Okey, yang keenam pula dapat mempersiapkan diri dengan revolusi perindustrian 4.0, di mana murid ni akan mahirlah dengan menggunakan aplikasi ataupun media digital yang diterapkan oleh guru di sekolah. Okey, yang ketujuh, yang terakhir adalah masa pembelajaran fleksibel, di mana dapat menjimatkan masa guru untuk mengajar dengan melakukan aktiviti yang ada di dalam pakej inovasi ini. Seperti tayangan video berapa minit, untuk menulis jawapan berapa minit dan sebagainya. Beralih kepada saya, Siti Fairuz bernombor matrik 203467. Saya akan membentangkan kelemahan pakej inovasi kami. Kelemahan yang pertama ialah memerlukan akses internet. Ini kerana aplikasi Nearpod yang menyediakan pakej inovasi perlu diakses dengan capaian internet yang stabil. Kelemahan yang kedua ialah dari segi penggunaan peranti elektronik. Untuk menggunakan aplikasi Nearpod, pelajar perlu mempunyai sekurang-kurangnya telefon pintar atau komputer riba untuk menggunakan pakej inovasi. Jika pelajar tidak mempunyai salah satu peranti elektronik tersebut, agak sukar untuk guru menjalankan pembelajaran secara atas talian.
Kelemahan ketiga ialah kos pembelajaran dari segi internet dan peranti elektronik. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, pakej inovasi sememangnya perlu diakses dengan menggunakan peranti elektronik bersama dengan capaian internet. Jadinya, murid perlu mengeluarkan kos untuk membeli data internet, membeli telefon pintar baru atau membaiki sekiranya ia rosak. Kelemahan yang keempat ialah murid kurang pendedahan dalam menggunakan aplikasi Nearpod. Ini kerana aplikasi Nearpod merupakan sesuatu platform pembelajaran yang baharu untuk murid di mana guru tidak pernah menggunakan Nearpod sebelum ini. Apabila murid menggunakan aplikasi Nearpod untuk pertama kalinya, mungkin mereka tidak selesa atau tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan penggunaan aplikasi Nearpod yang belum pernah mereka gunakan. Kelemahan yang terakhir ialah tiada arahan audio yang jelas disediakan. Pakej inovasi yang terdapat dalam Nearpod tidak disediakan audio arahan di mana ketiadaan audio menyebabkan murid berasa bosan dan hanya melakukan kerja sendiri. Audio arahan adalah penting untuk menaikkan semangat murid dan menimbulkan keterujaan mereka. Saya akan menyampaikan berkaitan cadangan penambahbaikan yang kami peroleh menerusi pakej inovasi menggunakan aplikasi Nearpod. Pertama sekali ialah menambahkan arahan audio yang jelas. Hal ini demikian kerana di dalam aplikasi Nearpod tiadanya arahan berbentuk audio yang memudahkan guru untuk memberikan arahan kepada pelajar. Sebagai contoh, tiadanya arahan seperti sila tekan pautan ini untuk melihat nota. Guru perlu merekod sendiri arahan yang ingin diberikan kepada pelajar, terutama sekali jika ingin memberikan latihan kepada pelajar. Dan juga arahan audio ini agak penting untuk pelajar yang pertama kali menggunakan aplikasi Nearpod. Dengan adanya arahan berbentuk audio ini akan memudahkan pelajar untuk pergi ke bahagian-bahagian yang diminta oleh guru. Seterusnya ialah guru memberi penerangan tentang penggunaan aplikasi Nearpod terlebih dahulu. Aplikasi Nearpod ini dibina pada tahun 2012 dan terdapat banyak aplikasi yang digunakan oleh guru-guru dalam sesi PDP. Jadi, guru perlu memberikan penerangan terlebih dahulu kepada pelajar berkaitan aplikasi Nearpod ini kerana aplikasi ini masih tidak digunakan secara meluas dan terdapat beberapa pelajar yang masih tidak mahir menggunakan aplikasi Nearpod ini. Selain itu, aplikasi Nearpod ini terdapat banyak bahagian dan ianya akan menimbulkan kekeliruan kepada pelajar, terutama sekali sewaktu pelajar ingin menggunakannya. Ketiga ialah menambahkan butang interaktif agar murid dapat melakukan pilihan. Butang interaktif berfungsi sebagai butang yang memudahkan pelajar untuk membuat pilihan-pilihan yang diinginkan. Jadi, dengan adanya butang interaktif yang diselitkan dengan arahan berbentuk audio, sewaktu menekan butang tersebut, ianya akan memudahkan pelajar dan akan memberikan kefahaman kepada pelajar untuk menggunakan aplikasi Nearpod ini. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada bahagian kesimpulan. Sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan. Haruslah ditekankan di sini bahawa pakej inovasi bagi aplikasi komputer ini menjadi suatu pembelajaran yang telah menuju ke alaf 21. Pembelajaran ke alaf 21 sangat menekankan daya kebolehan murid untuk mengalami pembelajaran berpusatkan murid, ditambah dengan kemajuan moden untuk pendidikan. Diharapkan tugas pendedahan teknologi bukan sekadar tugas guru di sekolah. Ibu bapa haruslah mengorak langkah lebih aktif untuk menggalakkan anak-anak mereka tahu apa itu teknologi, terutamanya media digital. Semoga pakej inovasi Nearpod boleh menjadi satu bahan bantu mengajar yang menepati ciri-ciri pembelajaran ke alaf 21. Nearpod tidak mungkin menggantikan tugas guru, tetapi berupaya menambah baik tugas guru di dalam bilik darjah. Akhir kata saya, dengan harapan pakej inovasi akan menambah minat murid dalam pembelajaran bahasa Melayu. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan komputer dalam bilik darjah akan menimbulkan semangat murid untuk proses pembelajaran.